Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sahabat sekalian, kita mulakan majlis ilmu kita subuh ini dengan sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, awaslah kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih menyayangi kita, yang masih sabar dengan telatak kita. Allahus Sabur, kesabaran Allah sangat tinggi, melayani krianak kehidupan manusia, hamba-Nya yang punya keinginan berbagai, yang tidak teliti-teliti. Kita bersyukur kerana Allah sentiasa menyempurnakan keinginan hajat hidup kita, insya-Allah. Jadi oleh kerana Allah telah menjadikan segala kemudahan, keselesaan, kesempatan, kesihatan, marilah kita ambil peluang masa kemasan yang Allah Rasulullah kata kiamat itu antara dua jari. 1400 tahun dahulu Nabi cakap kiamat itu antara dua jari, dekat sangat, tapi dah 1000 tahun tak jumpa-jumpa, tapi Nabi kata dekat. Rasulullah mengingatkan kita supaya kita latih diri kita untuk mencintai Rasulullah. Susah nak cinta orang kita tak kena jumpa ni, tak kenal, tapi tak mustahil kat Facebook, SMS, tak tengok orang muka, tak kenal orang siapa, boleh bercinta tak mustahil. Apa Rasulullah kata? Ajarlah olehmu ke atas anak-anak kamu 3 perkara. Ajarlah oleh kamu ke atas anak-anak kamu 3 perkara. Pertama, cintai Nabi. Yang kedua, mencintai kaum keluarga Nabi. Yang keempat, yang ketiga, membaca Al-Quran. Pesanan Nabi kita, Habibullah, Syafi'ul Ummah, mengingatkan kita supaya kita tidak minta 3 di rumah itu kerana perlu selalu cerita Rasulullah, cerita hadis-hadis Rasulullah, keluarga sahabat Rasulullah, Ahlul Bait, perjuangan Rasulullah, beli kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah. Kalau lepas saya beli buku Mari Kenali Keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, RM18.90. Jumpalah hadis ni.
Ajarlah anak-anak kamu 3 perkara. Cintai Nabi kamu, cintai kaum keluarganya, cintai Al-Quran. Tuan dan puan, sahabat, punya Rasulullah, ayahanda Rasulullah Abdullah, kita panggil Abdullah, kita tak tak ada panggil cik tu, tuan tu, Datuk Seri. Tapi Abdullah insan yang hebat, Abdul Muttalib rasa nak kahwinkan Abdullah dengan seorang wanita namanya Aminah. Aminah ni dengan Abdullah ni 2 pupu, 3 pupu, sepupu, 2 pupu, 3 pupu, dari kalangan keluarga Ahlul Bait. Ketika Abdullah berumur 18 tahun, berkahwinan dengan Aminah. Jadi Abdullah duduk di rumah pak mertua dia satu malam, rumah Aminah satu malam. Selepas itu Abdullah balik ke rumahnya, ke rumah ayahnya Abdul Muttalib. 3 malam. 3 malam. Lepas tu cari rumah sewa. Tak lama dah tuan. 10 hari selepas itu Abdullah pergi ke Syam bersama di delegasi perniagaan. 18 tahun dah berniaga, dah jadi international trading, international businessman Abdullah. Allah ya. Jadi dalam tempoh 10 hari Allah berilah kemuliaan kepada 2 insan yang hebat, yang mulia. Zuriat mengandunglah Aminah. Dan Abdullah tak keluar gimana tahu kan. Kita ni tengok berhenti uzur sebulan, 2 bulan baru tahu tak. Ni 10 hari lepas kahwin nak tahu apa. Dah tinggalkan isteri. Mengandunglah Aminah binti Wahab. Abdullah ni bila balik, dah habislah berniaga, balik rasa sangat gembira, nak bertemu dengan isterinya. Dia tak tahu isterinya mengandung. Dia singgahlah di Madinah, Yathrib. Yathrib ni kampung atuk dia Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim bersama Salami. Itu kita dah bincang. Ada 2 Abdul Muttalib, anak Aisyah, anak Hashim. Abdul Muttalib Makki, Abdul Muttalib Madani. Hashim ni 2 isteri kan. Di Mekah seorang isteri, 10 anak. Salah seorang anaknya Abdul Muttalib. Di Madinah isterinya Salami diberi nama anaknya Abdul Muttalib juga. Abdul Muttalib ni lah tok Nabi Muhammad, bapa Abdullah. Jadi Abdullah ni rasa nak ziarah keluarga di Madinah. Tengoklah atuk-atuk saudara, pakcik-pakcik kan dia. Sakitlah di situ dan wafat. Baik. Habis tu hari ni nak cerita, kita nak sambung perjalanan Rasulullah. Lompat-lompat cerita ni, bila saya baca buku, jumpa perkara-perkara baru bagi saya, walaupun slot tu dah 2-3 bulan, kita ulang balik, ribut balik. Lepas tu kita sambung. Kita sambung Rasulullah
ketika berumur 12 tahun. Perjalanannya ke Syam. Syam ni Syria ni. Jauh lah Mekah ke Syam ni. Bersama bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib ni tuan-tuan, punya sayang kepada Nabi luar biasa. Tak sama sayang dengan anak. Anak dia sendiri pun tak sehebat sayang pada anak saudara. Ya. Jadi oleh kerana Abdul Muttalib dah wafat, Abu Talib mengambil tugas memelihara anak saudara, anak ponakan. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalah, keluarga Rasulullah ni dari atuknya, dari zaman berzaman ni, dia ramai yang terlibat dalam perniagaan besar, ya. Bukan kedai runcit, bukan ke pasar malam, ya. Di antara bangsa, termasuklah Abu Talib, ya. Jadi Abu Talib bawa anaknya, dia kata anak dia, anak saudara dia kata anak, ya. Dalam kitabnya sebut Abdul Muttalib panggil Nabi Muhammad anak dia, bukan anak saudara, ya. Begitu mendalam kasihnya dan belas ihsan ke atas Nabi Muhammad. Allah beri perasaan begitu pada Abu Talib. Ya. So bila sampai di Basrah untuk tujuan perniagaan, ya, Bahira ni, ya, seorang padri ni, Bahira, dia menyambut kedatangan peniaga-peniaga luar negara, ya. Dan dia nampak si anak kecil Nabi Muhammad ni dilindungi oleh awan, ya. Jadi Nabi ni tak kena panas, ya. Bahira ni perasan pokok-pokok, batu-batan sujud. Bila Nabi sampai, pokok sujud. Nah, hebat Nabi, ya. Habis pokok. Kita suruh sujud, melenting. Rokok, sujud pada Allah pun melenting. Allah bagi nyawa tu. Ni batu, pokok, sujud. Bila Nabi lalu, Bahira perasan, ya. Maka dijemputlah, ya. Dijemput Abu Talib, bawa anaknya, ya. Dan berdialoglah, ya. Kata Bahira, apa status budak ini, anak ini dengan kau di sisimu? Abu Talib, ini anakku. Begitu kan? Sayangnya Abu Talib. Abu Talib kata, anakku. Abu Talib memanggil Nabi dengan panggilan anak, ya. Kerana cintanya mendalam. Bahira bertanya lagi, ya. Bahira respon dengan jawapan tadi, ini bukan anakmu. Abu Talib terkejut, mana dia tahu pertama kali jumpa, ya. Tidak sepatutnya ayah anak ini masih hidup. Bahira ni tahu Nabi Muhammad ni, si budak kecil ni, Nabi Muhammad ni, dia tahu tanda-tanda kenabian, dia nampak dengan jelas dengan mata zahir dan dengan mata hati. Disebutkan dalam kitab Injil, akan lahir seorang Nabi akhir zaman namanya Muhammad dengan siap sejarahnya, ya. Termasuk sirah Nabi Muhammad itu cerita dalam kitab Injil, ya. Macam Salman Al-Farisi di Parsi, di Iran. Salman ni dia bertugas jaga berhala pula apa? Kuil berhala. Bapa dia menyembah api. So anak dia tugaskan, Salman ni tugaskan jaga
Jadi jaga, pengawal. Jadi dalam kehidupan hari-harian tu dia tengok antara pengamal agama Majusi, pengamal agama Nasrani. Padri-padri ni lebih baik wataknya, lebih munasabah ibadahnya, kata Salman dalam hatinya. Maka Salman pun rasa nak berguru. Saya tak ingat nama guru. Dia pun jumpa padri ni belajar. Akhirnya masuk Kristian, Nasara, si Salman. Bila bapak dia dapat tahu Salman masuk agama Nasara, Kristian, ditangkap Salman ni, dipenjara, dipukul dan dipenjara. Ya. Kuatlah keinginan Salman ni, boleh lepas dari penjara. Mungkin tak kuat penjara tu. Ya, penjara rumah ni kan, ketuk tomah kan, pintu kan. Dan dia dapat meluluskan diri, cari padri supaya bawa dia ke tempat lain. Dia nak berguru lagi Salman. Jadi padri yang ditemui itu beritahu dalam Injil ada diceritakan, disebutkan Nabi Muhammad akan datangnya Nabi di bumi yang banyak pokok kurma. Kata padri itu dalam kitab Injil sebut. Jadi mana ada kurma yang paling banyak? Melainkan di padang pasir. Ya. Jadi dia pun cari rombongan-rombongan perniagaan ni tumpang. Dia nak pergi ke Madinah, nak jumpa Nabi. Jadi guru Nasara ni kepada Salman beritahu 3 ciri Nabi ni. Kalau kau nak cari Nabi ni, 3 ciri. Tengok 3 watak. Pertama, dia tidak makan harta sedekah. Sedekah dia tak makan. Manusia ni harta sedekah dia tak makan. Ya. Dia makan hadiah. Kalau bagi hadiah hidangan dia makan. Ketiga, dia kata ada tanda kenabian. Tanda love di bahagian atas ni, antara 2 bahu. Ya. Jadi Salman pun pergilah menumpang rombongan perniagaan sampai ke mana. Ya. Dapatlah jumpa dengan Nabi Muhammad. Dia test, diuji. Diuji ilmu yang dia dapat dari guru Nasara tadi, saya tak ingat nama dia. Maka Salman pun bawa makanan hidangan pada Nabi Muhammad. Dia tak kenalkan dirinya. Saya Salman dari Parsi, tak. Beri sedekah. Tuan jemput makan hidangan sedekah untuk tuan dan sahabat-sahabat. Ya. Nabi ambil makanan tu bagi sahabat dia. Nabi tak nyaman sikit pun. Satu dapat tanda. Terasa hati dia, ni agaknya. Besok datang lagi bawa hadiah pula. Tuan, hidangan sebagai hadiah untuk tuan dan sahabat-sahabat tuan. Nabi makan. Dapat 2 tanda, betul lah. Nasara, untuk guru Nasara itu. Jadi ketika Nabi makan tu, Salman ni sangat nak tahu tanda kenabian. Dia mencuri-curi, mengintai-intai, dapat lihat tanda kenabian. Dia terus salam Nabi, peluk Nabi, amantu bika ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salman. Dari mana Salman dapat tahu Rasulullah ni? Kitab Injil. Daripada Tok Guru Nasara. Sebab tu Bahira ni tahu. Ya. Sambung balik pada Bahira tadi. Abu Talib pun beri respon bila Bahira kata, ini bukan anakmu ni, anak budak ni dah wafat ni. Dia tahu Abdullah dah wafat. Kalau ni lah Rasul terakhir, bapaknya dah wafat. Waktu kandungan lagi, tersebut dalam kitab ini. Dia cerita-cerita ni bagaimana, semua dididik. Jahat Yahudi. Yang didik tu Yahudi. Ya. Maka Abu Talib pun respon balik. Betul, dia adalah anak saudaraku. Bahira bertanya, apa yang telah dilakukan oleh ayahnya? Abu Talib beritahu
Dia meninggal ketika ibu anak ini mengandungnya. Bahira berkata, anda benar. Kalau begitu sekarang bawalah balik ke negerinya. Ke negeri. Balik. Bahira berkata, anda benar, bawalah balik. Jagalah dia dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni berdoa siang malam. Bahira tadi Nasara Yahudi ni rahib-rahib Yahudi berdoa supaya dia dilantik jadi Nabi. Kalau tak dapat memang diganyam. Sebab Nabi dari kaumnya pun sembelih 3 kali. Bahira tahu cerita perangai jahat Yahudi. Bawa balik. Jangan sampai Yahudi tahu, dapat kesan, dapat perasan budak kecil ini seorang Nabi. Jika mereka melihat di sini, pasti akan dijahatinya, dianiaya. Sungguhnya anak saudaramu ini akan memegang perkara besar, iaitu menjadi seorang Rasul. Apa itibarnya tuan? Belajar sirah kitab ni di ujung ni itibarnya tuan. Orang Yahudi pun percaya, orang Nasara pun percaya. Kemudian kita menolak-nolak agama, menolak Quran, tangguh-tangguh Quran. Bahal kita. Orang Yahudi, orang Nasara percaya Nabi Muhammad. Kita patutnya lebih hebat dari itu kan. Lebih yakin, lebih hebat, lebih patuh, lebih taat, lebih akur, lebih mendalami. Yahudi pun mendalami sirah Nabawi. Nasara pun mendalami sirah Nabawi. Belum Nabi lahir lagi. Itu hebatnya. Jadi kita sewajarnya, semestinya, sewajibnya, no compromise, no excuse, no delay. Kitalah orang terdahulu. Zaman kita, waktu kita hidup, kita dahulu. Kita mengkaji sirah Rasulullah. Sebab Rasulullah kata, sesiapa, ajarlah anakmu 3 perkara. Ajarlah supaya anakmu mencintai Nabinya, mencintai Nabi Muhammad. Jadi nak mencintai Nabi Muhammad, macam Bahira, kunci cinta kat Nabi. Sebab dia dah belajar, dia tahu. Bawa balik, selamatkan dia. Jangan tinggal kat situ. Kita ni buat dek kat Nabi. Allah ya Karim. Ya Allah, berilah kami iman yang kental, yang kuat. Meningkat kepahaman kita. Imam Al-Banna kata masalah masyarakat kita ni al-fahmu. Kepahaman tak jelas. Kepahaman pada Quran setakat baca Yasin malam Jumaat. Yang lain simpan dan gobo. Kepahaman yang sangat apa nak kata? Tinggal zaman. Kemahaman pada Nabi, Maulid Rasul, sembelih lembu 4-5 ekor, makan balik. Jauh kefahaman kita. Padahal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu modul macam mana nak bangunkan ummah, bangunkan pendidikan, bangunkan politik, siasat, bangunkan masyarakat, bangunkan ilmu pengetahuan, bangunkan apa lagi. Ini yang dipelajari oleh ulama-ulama dulu. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Jauzi, siapa lagi? Mereka hafiz. Dengan hafaz Quran tu dia mengkaji hadis. Dia dapat ilmu extra knowledge dia. Jadi pakar biologi, pakar fizik, pakar kimia. Setelah mereka mempelajari Al-Quran dan hadis, hafaz Quran dan faham, Allah beri ilmu lain. Ilmu akli, ilmu teknologi. Jadi tugas kita tuan-tuan, rendahkanlah diri kita, hati kita, perasaan kita, angan-angan kita ni. Jangan lebih pada Rasul. Bawa Rasul. Supaya kita dapat tunduk. Ni kadang kita lebih tera pada Rasulullah. Pergerasan kita. Bahaya. Kita nak syafaat Nabi. Syafi'ul ummah. Penyelamat ummah. Syafi'ul ummah. Muhammad Rasulullah. Habibullah. Sayyidul Anbiya. Syafi'ullah. Kalau kita dah berasa lebih hebat pada Nabi, boleh ke agak-agaknya logik ke Nabi nak beri syafaat kat kita? Kalau kita terpegang dekat orang, logik ke orang tu nak tolong kita? InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, kesabaran memahami perjalanan sirah Nabawi.
InsyaAllah nanti kita akan sambung perniagaan. Bagaimana baginda Rasulullah dipilih, dilantik, ditawarkan bertukar berniaga oleh Khadijah radhiyallahu anha. InsyaAllah. Kita masuk buku yang kedua. Bila kata sirah ni tuan-tuan, dia kita panggil strategi kan. So, dalam strategi itu ada taktik, taktik. Jadi saya langkah kepada taktik-taktik Rasulullah memahamkan kita kepada amalan-amalan ayat Quran. Hari ini kita nak mula dengan a'udzubillah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bagaimana Rasulullah mengajar kita. A'udzubillah. Hebat sangat kan a'udzubillah. Jadi dalam kitab Ibnu Katsir ni, antara ciri yang hebat pada kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir ni tuan. Tuan dah ada tu cantik lah. Yang belum ada kena beli lah. Kena beli. Ada yang simpang dalam bank, ada yang berbelanja, ada beli. Beli buku. Beli buku. Itu antara kitab yang perlu ada, umat Islam perlu beli dan baca Ibnu Katsir. Sebab apa? Dia mengupas setiap ayat Quran tu dengan ayat Quran yang lain dan dengan hadis Rasulullah. Macam mana Rasulullah mengimplementasikan ayat-ayat kepahaman. Setiap ayat. InsyaAllah. Baik. Isti'adzah. Isti'adzah ni tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ni aspek taktikal. Taktikal. Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Banyak ayat yang Allah mengingatkan kita supaya kita membaca a'udzubillah. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Bila kamu nak baca Quran, baca dahulu a'udzubillah. Ayat yang lain, idfa' billati hi ahsan as-sayyi'ata nahnu 'alamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzubika min hamazatil syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Tolaklah perbuatan buruk. Jauhkanlah perbuatan buruk. Hindarilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Kalau perbuatan buruk kita nak jauhkan, tapi kita tak buat baik, kita akan terjebak perbuatan buruk. Ni Allah kata ni. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Allah lebih tahu apa yang manusia ni anda sifat-sifat. Bayang-bayangkan, imajinasikan, angan-angankan, baik atau buruk. Allah lebih tahu. Dan katakanlah, ya Rabb, wahai insan, wahai manusia, wahai hamba Allah, katakanlah, ya Rabb, wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Sebab amal-amal yang kita fikirkan tu banyak bisikan syaitan. Bukan banyak, sentiasa diganggu syaitan. Maka sebab itu naklah kita membaca a'udzubillah bila nak beramal. Nak buat apa? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Nak makan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Kita nak makan, Allahumma barik lana. Nabi kata Allahumma barik lana bila nampak makanan. Tu dah hidang tu, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Sampai pasar nampak Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Sampai kenduri nampak Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bila nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Kita Allahumma barik lana bila nak makan. Taklah salah, tapi Rasulullah letak di mana? Di sebelum itu, sebelum makan, bismillahirrahmanirrahim, naklah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bertubuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Sebelum bergerak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti kita lihat apa pula kepahaman Rasulullah terhadap a'udzubillah.
sebagai amalan harian. Baik. So, kita masuk. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Imam Ahmad bin Hanbal ni tuan, ya. 4 mazhab yang tersuhur. Maksudnya mazhab ni berpuluh-puluh, ya. Macam-macam mazhab, ya. Mazhab yang paling dominan, menguasai rantau-rantau tertentu, 4. Hanafi berasal dari Baghdad, sempat berguru dengan Sayyidina Ali, sempat berguru dengan sahabat-sahabat, termasuk berguru dengan Abdullah bin Abbas, sempat berguru dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Rasulullah terakhir wafat. Lepas Anas tak ada lagi sahabat, habis tak? Umur Anas 99 tahun, anaknya 100 tahun. Dia jadi khadam Nabi umur 9 tahun, 10 tahun, ya. Nah, mari kita tengok Imam Ahmad. Imam Ahmad ni tuan-tuan, Imam Hanafi tadi, ya. Lepas Hanafi ialah Malik, ya. Hanafi ni, balik Hanafi. Hanafi ni selalu berjumpa Imam Malik ketika musim haji, umrah, ya. Imam Abu Hanifah setiap tahun mereka haji, berjalan kaki zaman itu, kan. Berunta, berkuda. Kuda lajulah. Daripada Madinah nak pergi Baghdad, tuan-tuan, mengambil masa 28 hari menunggang unta. Bayangkan Imam Abu Hanifah berapa bulan yang mereka haji. Macam atuk kita dulu kan, naik kapal laut 6 bulan tu bawa beras seguni, bawa gula skodi, ya. Ramai yang meninggal dan kebumi di lautan, ya. Itu zaman kita kecil-kecil dulu kan, kapal laut Hansun, ya. Dari Kelang, Pelabuhan Kelang, dari Singapura, ya. Atuk saya sempat pergi haji, naik apa tu, kapal laut. Kemudian dia sempat haji kedua naik kapal terbang. Jadi jumpa 2 tahun, ya. Imam Malik. Yang kedua Imam Malik. Imam Malik ni tuan-tuan, Tok Guru Madinah, dia mufti Madinah. Imam Abu Hanifah mufti Baghdad, Imam Malik mufti Madinah. Imam Malik ni sebab dia ramai sahabat-sahabat Rasulullah di Madinah, datang tiap tahun datang, yang duduk di Madinah pun ramai, dia tak keluar. Duduk Madinah boleh belajar dengan Tok Guru sahabat-sahabat Rasulullah. Dengar sahabat dicari berguru, ya. Orang-orang hebat ni tuan-tuan, insan-insan hebat ni, dia jumpa hadis tulis, tulis, ya. Imam Ahmad pernah menulis sampai 12,000 hadis daripada seorang Tok Guru. Subhanallah. Layaklah dia jadi, ya, ulama mazhab, ya. Yang ketiga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur seawal 18 tahun telah dilantik memberi fatwa, tapi belum mufti. Sebab ada mufti dah, tak ingat nama Tok Guru dia, mufti dia, tapi dia telah diberi peluang memberi fatwa. Dah tahap mufti tu. Umur 22 tahun dia pergi ke Madinah berguru dengan Imam Malik. Setahun lebih berguru Imam Malik, dia rasa nak pergi ke apa ni, Baghdad. Bergurulah dengan anak-anak murid Imam Abu Hanifah di Baghdad. Lepas tu balik semula ke Mekah, bertugas di Mekah, pergi semula jumpa Imam Malik, sama lagi perguruan dengan Imam Malik. Lepas tu pergi semula Baghdad, lepas tu dilantik jadi mufti Yaman. Kemudian dia pergi Mesir dan wafat di Mesir. Imam Syafi'i, ya. Imam Ahmad, kita cerita tadi Imam Ahmad, kan. Imam Ahmad ni tuan-tuan, Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, dipanggil Abu Abdullah, bapa Abdullah, maknanya anak dia Abdullah, ya. Dia mencari ilmu sampai di Mekah, pergi Madinah, pergi Syam, pergi Yaman, pergi Kufah, pergi Basrah. Imam Ahmad, ya, dia berguru di mana-mana jadi orang alim besar, dia pergi. Ya.
kerana seronok mencari ilmu, lupa nak kahwin. Sehinggalah umur 40 tahun. Aku belum kahwin. 40 tahun lah dia kahwin. Antara gurunya ialah Imam Syafi'i. Dia sempat berguru dengan Imam Syafi'i. sebab Imam Syafi'i selalu pergi Baghdad. Imam Syafi'i ni pun dia berkenal diri tawaduk. Dia jumpa dengar tok guru, dia pergi cari. Hebatnya Imam Ahmad ni, Imam Syafi'i ziarah ke Baghdad, dia berguru dengan Syafi'i. Bukan Syafi'i berguru dengan Imam Ahmad. Sebab tu ada peristiwa Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, dia menghormati muridnya Imam Ahmad jadi imam sembahyang subuh. Imam Ahmad ni walaupun guru Imam Syafi'i, dia beri fatwa doa kunut tak payah baca. Tak apa, tak baca. Dia pun sembahyang subuh tak ada kunut. Imam Syafi'i ikut. Walaupun Imam Syafi'i kata perlu baca doa kunut. Dia ikut. Begitulah hebatnya ulama-ulama dulu. Dia tidak riuh rendah. Perkara yang hilap kecil-kecil. Sebab tu hebat dulu. Sekarang ni yang besar pun hilap, yang kecil pun hilap. Orang terbalik rakyat jelata. Bertempurlah ulama dengan ulama. Bertempurlah orang kaya dengan orang kaya. Bertempurlah orang ilmuwan dengan ilmuwan. Jadi maksud kita tak ada ilmu ni. Sebab yang kecil hilap, yang besar pun hilap. Tak selesai. Ulama dulu yang besar tak hilap, yang hilap dia pun ikut. Ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Ahmad. Tak baca kunut. Tak ada ganggu. Apalah Muhammad, murid lawan tok guru. Kan aku ajar kena baca doa kunut. Biar aku jadi imam. Sombong gitu kan. Tapi Imam Syafi'i tak bawa. Sekarang orang sombong. Baik, Imam Ahmad. Kitabnya yang dipanggil Musnad. Musnad Ahmad mencatatkan 40,000 hadis. Dia pernah mengajar, kali mengajar tu muridnya sampai 20,000. Bila dia wafat aja, ramai orang Yahudi memeluk Islam. Orang Nasara Majusi memeluk Islam. Hebatnya Imam Ahmad. Dan dia telah mengambil meriwayatkan 281 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari atau Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah dipenjara. Kita cerita lain kali. Semua 4 mazhab ni semua kena penjara. Masuk Imam Malik, Syafi'i, Hanaf. Imam Ahmad mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id? Kita kena kenal tuan-tuan saya cubalah catat-catat sikit. Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Sa'ad bin Malik bin Ubaidul Ansari. Dia ni sahabat Ansari. Daripada keturunan Arab Khazraj. Di Madinah ni ada 2 Arab, Khazraj, Aus. Khazraj Aus ni datang daripada Yaman. Bila Yaman dilanda tsunami, orang-orang Arab Yaman bergerak merantau. Ada yang singgah ke menetap di Mekah. Bila sampai ke Mekah tengok ada burung-burung, banyak burung turun. Mereka kata ni ada air ni. Maka singgah tempat burung. Bertemulah dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Minta izin duduk, mengambil manfaat air Zam-Zam. Ada yang pergi ke Madinah. Ini Aus dan Khazraj. Di Madinah ni ada 3 Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa, Quraizah, apa lagi satu tu Nadir, Quraizah, Qainuqa. 3 Yahudi. Jadi Yahudi ni
sangat tidak selesa tengok Khazraj dan Aus hidup guyup, jauh kata. Guyup. Ya. Intim. Maju mentadbir Madinah. Jadi Yahudi ni tak senang hati. Dia laga-lagakan. Yahudi perangai dia gitu lah. Nabi pun dibunuh. Laga ni biasa. Dia laga-laga Khazraj dan Aus beratus tahun bergaduh. Sampailah hadirnya Rasulullah. Jadi antara ahli Khazraj, Arab Khazraj yang menetap di Madinah, atau kita panggil Ansar, nama barunya ialah Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id Al-Khudri. Lahir 10 tahun sebelum hijrah. Wafat 74 hijrah. Dia ingin menyertai peperangan Uhud. Kecil lagi Nabi kata, Abdullah, kau kecil lagi, kau duduk dengan mak. Tengok Abdullah bin Sa'id ni dengar jihad dia angkat, dengan kakinya jinjit-jinjit supaya Rasulullah nampak dia dah boleh dipilih. Dia menyertai 12 siri ghazwah bersama Rasulullah. Dia ahli fiqh, ulama kalangan sahabat, ramai yang mengambil hadis daripada Abdullah bin Sa'id ini, termasuk Jabir, Zaid bin Sabit, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tu guru Imam Hanafi. Ibnu Abbas ni dilantik bertugas di pejabat gubernur Baghdad. Lepas tu Imam Hanafi dapat bertemu dengan Ibnu Abbas dan berguru. Kemudian Ibnu Abbas bila bersara dia balik dan wafat di Taif. Berapa banyak hadis yang Abdullah bin Sa'id ni kuasai, sebanyak 1170 hadis. Hebat Rasulullah. Kita tak tambah hadis ni. Kita baca mana hadis lah paling tidak kan. So, hadisnya hari ni Rasulullah ketika dia nak memulakan solat, apa Rasulullah buat? Rasulullah mengucapkan kalimat ayat yang mulia, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sebelum mulakan solat, kita sebelum mula solat terus soli kan, naik sikit qul a'udzu birabbil nas, naik sikit, kena naiklah, umur bertambah, ilmu kita bertambah, amal pun bertambah. So hari ni kita belajar Rasulullah sebelum sembahyang dia akan baca Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuhu wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Wala ilaha ghairuka. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Maha agung namamu, maha tinggi kemuliaanmu ya Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembahi dengan benar kecuali engkau. Hebat Rasulullah. Subhanallah. Lepas tu Rasulullah sambung, la ilaha illallah. Sebelum solat ni, la ilaha illallah. Habis la ilaha illallah, Rasulullah sambung, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Rupanya sebelum solat ni kena baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk, minasyaitonir rajim min hamzihi, dari godaan menggoda tengah sembahyang ni, Allahu akbar, dan naik flight lah. Allahu akbar dan sampai mana? Allah akbar. Nak khusyuk perfect kita tuan. Allah akbar. Saya tak jumpa lagi lah, saya lah daifnya solat. Sebab tak ikut
Package Rasulullah tu kita tak ikut. Ya. Rasulullah pun berlindung dengan Allah. Ya. Siapa Rasulullah, siapa kita? Kita ni barat pasir. Pasir yang paling halus tu. Ya. Berlindung dari tiupan bisikan, godaan, tiupan dan hembusan. Syaitan ni sentiasa menghembus bisikan telinga ni ke otak akal ni, ke hati, jantung, akal, telinga, mata. Selalu bisik, menggoda. Ya. Hadis lain daripada Abu Daud. Ni saya masa pendek ni kita nak Abu Daud ni kita cerita lain kan. Ya. Rasulullah bila nak mengerjakan solat, bila mengucap Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim, min hamazi wa nafthihi wa nafsihi. 3 kali. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Ikut hadis ni lah dituliskan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, subhanallahi bukratan wa asila, subhanallahi bukratan wa asila, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim, min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Sebelum Nabi mereka solat. Jadi nak cerita je tuan, a'udzubillah ni dalam kerja biasa, apapun aktiviti kita, sebelum solat, sebelum wuduk, sebelum makan, sebelum berjimat, sebelum bergerak, sebelum apa aktiviti, mulakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau sebagai pembidato, sebagai pemimpin, mulakan banyak-banyak a'udzubillahi minasyaitonir rajim, supaya cakap kita itu cakap hidayah Allah, bukan nafsu syaitan, bisikan iblis. Sekarang Allah dengar cakap macam kat Malaysia ni tak ada universiti lah. Tuan kalau dengar orang berucap dengan nak bendera dah mula naik ni, cakap tu macam tak ada universiti. Macam zaman kita baru lepas penjajah. Allah hodohnya. Tu calon-calon hebat tu kata, paling tidak rendah, paling rendah diploma, cakap macam tak sekolah. Tidak mendidik, tidak memanggil manusia untuk beriman pada Allah, beribadah pada Allah, menyokong amal ma'ruf, nahi munkar. Tak ada. Semua nafsu, nafsu, nafsu. Syaitan itu. Kesian masyarakat. Berjaya-jayalah di sekolah mengajar jadi manusia baik, yang sempurna, yang segala-gala. Tapi dicananglah dengan perangai-perangai yang Allah, ya Allah, kesian. Habis bilion. Masyarakat tambah rosak. Ibnu Mas'ud pula. Ini Ibnu Mas'ud. Seorang lagi periwayat hadis, sahabat Rasulullah. Ibnu Mas'ud ni kurus, kering, kaki dia tak ada betis. Betis ni tak berbuah, empat tulang. Kalau sahabat-sahabat lain nampak si kurus, Nabi tegur. Dalam hatimu ni, dalam jantungmu ada jahiliah lagi. Sahabat minta maaf. Satu hari Abu Dzar jumpa dengan Bilal bin Rabah. Bilal Rabah kan gelap. Budak gelap. Nabi dengar, Abu Dzar, jantungmu jahiliah. Taubat, aku minta maaf dengan Bilal bin Rabah. Banyak mana jahiliah ada lagi. Jantung kita boleh senarai dan tak cukup buku. Buruknya jantung kita. Dengan manusia, memfitnah, menggedik, mana leki, mana hina. Hebat sangat kita. Masuk kubur tu. Baik, Abdullah bin Mas'ud. Hadis ni termuat di dalam Sunan Ibnu Majah. Jadi Ibnu Majah ni. Dalam Sunan Ibnu Daud ada, Sunan Tirmizi, An-Nasa'i. Apa hadisnya? Nabi bersabda,
Ya. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk, gangguan godaan serta godaan syaitan, tiupan dia, hembusan dia. Syaitan ni hembus tu. Belum berbisik tu, hembus tu. Hai, runtuh iman kita. Ditiup je, dia hembus. Sebab dalam diri kita ni ada dua sifat, mahmudah, mazmumah. Mahmudah ni sifat-sifat mulia yang dia boleh subur dengan motivasi dari Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Dia semangatlah untuk jadi orang hebat. Yang mazmumah ni tunggu syaitan je. Syaitan hembus je. Naik lagi, menggelojaklah dia sifat kesumat dia, hasad dengki dia, riak takabur. Tamak haluga dia, meluap-luap. Datang ingatan Allah, astagfirullah, redalah mazmumah tadi, reda. Bila manusia beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bila auzubillahi minasyaitonir rajim, syaitan tak sempat nak tiup, terpiar dia. Tak sempat nak tiup, tak sempat nak hembus. Sifat-sifat mazmumah yang kita bawa hulu filir. Sebab tu Nabi ajar sangat-sangat pada kita supaya banyakkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzubillah ni Nabi kata elok. Ni hadis riwayat oleh Ubay bin Ka'ab. Apa Nabi kata? Bacalah ketika ni ada kisahnya, kata Ubay bin Ka'ab. Dua orang lelaki bertengkar di hadapan Nabi. Hidung salah seorang dari keduanya mengembang. Oh, mana ni hidung kembang. Kembang kepit kan. Bunyi geram kan. Kembang kepit. Terlalu marah. Maka beliau, Nabi bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang jika ia mengucapkannya, nescaya akan hilang semua perasaan marah. Iaitu ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuhan jadikan a'udzubillah ni zikir. Macam kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nak Allah, kita nak Allah. Tapi syaitan tarik kita. Sebab kita tak blok dia. Kita tak pagar diri kita. Macam mana pagar? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nyah dulu syaitan ni. Bakar dulu. Umpan dia dulu. Tapi dia datang beramai juga sampai kita wafat. Dia tetap datang dan menyerang kita dengan ganas, dengan haluba, dengan rakusnya. Nak pastikan kita masuk neraka serupa dia. Oleh itu kita nak banyakkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh tuan, yang terakhir ni Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, berkata ada dua orang lelaki saling cela-mencela di hadapan dia. Sedang kami duduk di hadapan Nabi. Salah seorang dari keduanya mencela yang lainnya dalam keadaan marah dan wajah sangat memerah. Maka Rasulullah bersabda, inni la'alamu kalimatan law qalaha lazaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sungguhnya aku mengetahui. Ini hadis samalah yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab tadi. Habiskan auzubillah tuan sikit lagi. Auzubillah ni tuan, dalam kitab ni, kitab Ibnu Katsir ni kan, manusia ni ada dua. Musuh manusia dua. Pertama manusia tu sendiri. Yang kedua jin, syaitan, iblis. Puaka, jembalang, apa lagi? Kat TV banyak apa? Saka.
Allah simbolkan dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dua musuh. Apa kata dalam kitab ni? Allah memerintahkan kepada manusia agar membujuk syaitan. Membujuk syaitan dari diri manusia. Kalau manusia tuan-tuan, kita boleh pujuk. Pujuk, belai dia, belanja dia, jumpa dia, beri salam dia, muliakan dia, ikram dia, hargai dia. Saya ikut ceramah profesor, sedap dia ceramah. Dia kata jumpa manusia ni, ulang 3 kali, ulang 3 kali. Hal-hal kecantikan yang ada pada dirinya. Cantik baju, seluar baru ke ni? 3. Kena sebut 3. Saya kat hari ni, 3. Kalau tanya khabar pun 3. Apa khabar? Anak apa khabar? Isteri apa khabar? 3. Satu lagi saya tak ingat. Jadi manusia ni akan tunduk, akan mengenali. Kita tewaskan manusia dengan pujuk. Yang kedua, musuh yang kedua oleh syaitan, jin, iblis, saka, apa lagi, hantu, kungfu. Orang Melayu banyak istilah, boleh buat tesis. Tajuknya jin. Dulu dapat beratur nama tu. Jadi kitab ni kata, Ibnu Katsir kata, jenis jin ini hendaklah kita berlindung dengan Allah. Yang kita pujuk dia, kita jadi macam dia. Pujuk dia, kita out terus. Itu yang luar makan anak, suami jual isteri. Ada juga isteri jual suami. Ada juga isteri jadi mandor, suami jadi kuli. Ada juga suami tak guna, macam-macam. Sebab musuh yang tak nampak, syaitan. Rupanya tuan-tuan, banyakkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam, serta dari godaannya, dari tiupannya, dari embusannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita mohon pada Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah terima amal kita yang tak seberapa tadi kan. Amalan khalis, amalan yang akan membela kita. Kalau kita baca banyak-banyak hadis Rasulullah, kita jumpa tuan-tuan, amal kita ni akan beri syafaat. Di dalam kubur, sedekah itu memberi syafaat kepada kita. Zakat, sedekah, hadiah, itu akan dinding kita. Bukan nak ketuk kita. Duit ini akan menghalang, sedekahnya akan menghalang, zakatnya akan menghalang pukulan mungkar nanti. Dalam kubur tuan-tuan, tilawah Quran kita, Quran yang akan menerangi kubur seluas sejauh 70 hasta, seluas 360 darjah, terang mendengar. Jadi kita kena tingkatkan tilawah kita. Tilawah tuan-tuan, minta maaf saya selalu sebut, tak boleh kompromi tuan, wajib. Wajib tuan, wajib baca Quran, wajib. Al-Baqarah, Al-Imran, 2 surah ini besok menjadi syafaat, menolong kita, menutup kepala kita daripada panas matahari, tingginya sejahtera. Apa lagi kita nak cakap? Masjid kita mana? Proton kita mana? Allah yang kata. Amalan kita ni besok tuan-tuan akan menghadap Allah. Bila Allah kata orang ni tak layak masuk syurga, amalan-amalan yang paling kecil-kecil ni berbaris jumpa Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, memang dia buat dosa-dosa, tapi dia pernah buat baik. Dia pernah buat baik. Dia pernah membuang batu dari jalan. Allah, buang batu di jalan masuk syurga. Dia pernah beri minum anjing. Allah ya Karim, minum anjing. Masuk syurga. Jadi amal, kena banyakkan amal. Apa pun tuan-tuan, amal kita ni seluas bumi dan langit. Terlalu banyak, tak sempat kita nak buat. Tapi tak boleh berhenti buat.
Pilihlah mana-mana kita mampu buat. Mastata'tum, buatlah keupayaan kamu. Allah kata, kerana dia akan menjadi syafaat. Sebab tu Nabi kata berselawat. Buat selawat besok akan pimpin tangan kita, bersinar wajah kita. Rasulullah nampak, ai ummati masuk. Anta masuk. Masuk ila jannah, masuk, anta masuk. Terpancar selawat. Allah ya karim. Wudu ni tuan-tuan, besok ni waktu kita berjalan di yaumul mahsyar, dia akan mendinding bahan panas api neraka. Dia dinding. Wudu jadi air condition. Sejuk kita berjalan di yaumul mahsyar. So amal itu syafi'un, pembela. Banyakkah amal mungkin tak banyak ni. Saya suruh diri saya, isteri saya ikut. Tuan-tuan sama-sama kita nak mengajar visi kita jannatul firdaus, jannatul naim, jannatul jannah, insya-Allah. Batu Nabi ajar kita naklah selalu berdoa, hari-hari berdoa, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah. Ya Allah, masukkan kami ke syurga, masukkan kami ke syurga ya Allah, masukkan kami ke syurga ya Allah. Nabi kata ulang 3 kali. Nabi kata ulang 3 kali. Syurga pun jawab, ya Allah, masukkan bulan ke dalam syurga. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Jauhkan dari api neraka, jauhkan dari api neraka ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Api neraka pun jawab, ya Allah, jangan si fulan masuk dalam neraka. Ulang lagi kan. Nabi kata salah sama. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nasrati syari'atik. ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحدث واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وعليها بمعرفتك وأمسها على شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادخلنا الجنة، اللهم ادخلنا الجنة، اللهم ادخلنا الجنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. الله يكرمك. Panjang doa.